Bila memperkatakan tentang tekanan darah, sentiasa perhatikan nilai diastolik untuk mengesahkan darah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perbincangan mengenai nilai diastolik, maka saya akan memperkatakan tentang nilai normal diastolik, nilai diastolik untuk pesakit darah tinggi, nilai selepas rawatan. Tekanan darah dibaca di dalam dua nilai, iaitu nilai sistolik dan nilai diastolik. Nilai sistolik merujuk pada kekuatan jantung, sementara nilai diastolik merujuk pada bukaan saluran darah. Kepada penonton-penonton yang memiliki BP set di rumah, jadi nilai atasnya adalah nilai sistolik dan nilai yang tengahnya adalah nilai diastolik. Nilai diastolik adalah nilai 60 hingga 140. Namun, nilai diastolik boleh kurang daripada nilai 60 tapi tidak akan melebihi daripada nilai 140. Kerana nilai 140 adalah nilai stroke. Jadi semakin tinggi nilai diastolik menunjukkan semakin sempit bukaan saluran darah. Mari kita perhatikan nilai diastolik. Nilai normal diastolik adalah 60 hingga 90, dia boleh pergi hingga 100 dengan peningkatan usia. Bagaimana keadaan ini berlaku? Ini adalah kerana kita makan makanan berlemak sepanjang hayat kita. Jadi lemak ni akan melekat pada saluran darah dan menyebabkan penyempitan pada saluran darah dengan peningkatan usia. Namun jika seseorang tu masih lagi sihat, maka nilai 100, nilai diastolik 100 adalah nilai yang masih lagi normal. Nilai 90 hingga 100 adalah nilai yang normal untuk seseorang yang sihat. Namun jika seseorang memiliki tanda sakit belakang tengkuk ataupun nilai sistolik melebihi daripada 160, sakit-sakit ini adalah pesakit borderline hypertension dan mereka perlu dirawat dengan ubat darah tinggi. Sementara nilai 110 hingga 140 adalah nilai darah tinggi. Sama ada mereka memiliki tanda penyakit ataupun tanpa tanda penyakit, mereka perlu dimulakan dengan ubat darah tinggi. Ada pesakit-sakit yang tidak bernasib baik kerana mereka tidak dirawat dengan ubat darah tinggi. Jadi bila tekanan darah tu makin naik dan makin naik, ianya mencecah 110, pesakit ini akan mendapat tanda-tanda malignant hypertension. Sangat kuat sakit kepala sehingga mengganggu tidur malam, loya, muntah dan mereka perlu dirawat dengan rawatan kecemasan untuk menurunkan tekanan darah mereka. Namun ada juga pesakit yang tidak memiliki tanda penyakit di mana tekanan darah mereka makin naik dan makin naik dan makin naik sehingga mencecah 140 dan mereka ini berisiko untuk mendapat stroke. Jadi kepada pesakit-pesakit yang memiliki tanda penyakit, mereka tidak perlu risau kerana mereka tidak berisiko untuk mendapat stroke. Bila tanda-tanda malignant hypertension itu muncul, mereka perlu menghadirkan diri ke klinik untuk dirawat. Selepas dirawat dengan ubat darah tinggi, nilai yang perlu dicapai adalah nilai diastolik yang perlu dicapai adalah 80 hingga 100. Ada pesakit dengan diastolik yang sangat tinggi, maka penurunan nilai yang dibenarkan adalah kurang atau pada 30 nilai diastolik. Jadi kalau doktor merawat sehingga menurunkan nilai diastolik melebihi daripada 30, pesakit berisiko untuk mendapat tanda-tanda tekanan darah rendah untuk pesakit darah tinggi. Walaupun nilai diastolik mereka sangat tinggi, pastikan penurunan nilai itu tidak melebihi daripada 30. Nilai stroke adalah 140 dan nilai selepas stroke adalah 120. Jadi mengapa ada dua nilai yang berbeza Mari saya buat perbandingan. Katakan kita ada sebuah empangan dengan kelajuan air 140. Bila empangan itu pecah, kelajuan air adalah 120. Keadaan yang serupa berlaku pada pesakit-pesakit darah tinggi dengan bukaan saluran darah yang sangat sempit. Kelajuan darah adalah 140. Bila saluran darah pecah, maka kelajuan air akan berkurangan kepada 120. Jadi ini adalah perbandingan yang berlaku semasa pesakit mendapat stroke. Jadi doktor-doktor yang merawat pesakit-pesakit stroke mereka akan menjauhi nilai 120 semasa merawat pesakit-pesakit darah. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk subscribe. Sehingga berjumpa di video-video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.